Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Nusalli wa nusallimu ala habibina al-Mustafa Sayyidina Muhammadin Nabiyyil Muhda wa Imamil Mujtaba wa Rusulina al-Murtada wa ala alihi wa ashabihi wa man jahada bi jihadihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Wa bisanadil muttasil minal imamil hafiz. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi mahkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. Firman Allah yang bermaksud, dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka lakukan, maka sesungguhnya mereka telah memikul pembohongan dan dosa yang nyata. Surah Al-Ahzab ayat yang ke-58. Sidang pendengar yang dikasihi sekalian, merujuk kepada kitab Maza Ya'ni fi Intima'il Islam. Apa erti saya menganut Islam? Kitab yang sekian lama menjadi rujukan, menjadi tatapan usrah, dan mudah-mudahan menjadi satu penghayatan dalam kehidupan, yang disusun oleh Dr. Fathiyakan dalam versi asal Maza Ya'ni fi Intima'il Islam, apa erti saya menganut Islam. Setelah daripada Dr. Fathiyakan menyusun beberapa tajuk, iaitulah pada bahagian yang pertama, saya mestilah Muslim di sudut akidah. Yang kedua, saya mestilah Muslim di sudut ibadah. Dan yang ketiga, saya mestilah Muslim di sudut akhlak. Kemudian yang keempat, saya mestilah Muslim di sudut keluarga. Yang kelima, saya mestilah dapat menguasai diri. Dan yang keenam, saya mestilah meyakini bahawa masa depan Islam adalah gemilang. Dalam perbincangan kita pada malam ini, kita merujuk atau sambungan pada kuliah saya di beberapa surau, iaitulah pada tajuk saya mestilah Muslim di sudut ibadah. Pengutusan baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang rasul dan sebagai seorang nabi bukan sekadar menyampaikan kebenaran dan risalah Allah, tetapi baginda menjadi lisanul hal, menjadi contoh, menjadi teladan. Sehingga mentafsirkan seluruh daripada akhlak Al-Quran itu ada pada peribadi baginda sallallahu alaihi wasallam. Kerana kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam
terikat kepada tarbiyah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Nabi sebut, addabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah Subhanahu wa taala telah mendidik aku dengan sebaik-baik pendidikan. Maka perbaikilah akan adab-adab dan akhlak-akhlak. Dalam tajuk yang ketiga ataupun fasa yang ketiga, saya mestilah Muslim di sudut akhlak. Kita melihat pada tajuk yang ke-8 ataupun pada akhlak yang ke-8 yang dibentang dalam kitab ini oleh Dr. Fathiakan, iaitulah menjauhi perbuatan sangka buruk, mengumpat, menjejak keburukan orang lain. Dan semua sifat-sifat ini dijauhi kerana patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka buruk. Sesungguhnya sebahagian dari prasangka buruk itu adalah dosa. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah sebahagian kamu mengumpat sebahagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Melalui surah Al-Hujurat, Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada orang-orang yang beriman supaya mereka menjauhi sangkaan-sangkaan buruk, dan begitu juga menjauhi untuk sentiasa menyiasat kesalahan-kesalahan orang lain, keburukan orang lain. Dan semua sifat-sifat dan perangai ini dikeji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana lazimnya orang-orang yang membuat sangkaan buruk kepada orang lain, dia akan merasakan bahawa diri dia adalah baik. Lebih baik kepada orang yang disangka. Maka sebab itulah, akhirnya dengan sangkaan buruk ini akan timbullah fitnah, akan timbullah keji, akan timbullah caci maki. Sedang kita perlu melihat orang lain dengan pandangan bahawasanya kemuliaan seseorang itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan menjadi buruk hanya kerana semata-mata sangkaan buruk kita. Seseorang yang disangka buruk, belum tentu dia buruk di sisi Allah. Kerana baik dan buruk itu adalah penilaian Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekadar kepada seorang Muslim. Bahkan kita tidak boleh untuk membuat sangkaan buruk kepada orang yang bukan Muslim. Pandangan keji, pandangan hina. Kerana mereka sebenarnya semuanya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sendiri menyadari bahawa kita tidak boleh membuat penghinaan kerana kita tidak tahu bagaimana pengakhiran hidup mereka dan hidup kita. Sebab itulah penilaian kehidupan ini dan amalan-amalan kehidupan itu dinilai oleh Allah di hujung daripada kehidupan kita. Setengah orang merasakan bahawa diri dia sekarang ni baik. Boleh jadi dia merasakan lebih baik pada orang lain. Sepatutnya kalau dia merasakan dia lebih baik adalah kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kena membuang sifat-sifat buruk, iaitulah dengan membuat sangkaan-sangkaan buruk kepada orang lain.
menghina, mengeji orang lain sebab kita tidak tahu bagaimana pengakhiran hidup mereka. Dan kita tidak tahu juga bagaimana pengakhiran hidup kita. Maka oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa taala melarang kita daripada membuat sangkaan-sangkaan buruk, sebab bermula dengan sangkaan buruk itulah akan berlakunya fitnah, akan berlakunya keji, caci, maki. Maka sebab itu kita kena melihat orang lain itu dengan pandangan dakwah, dengan pandangan mengajak mereka kepada kebaikan kalau mereka dilihat jauh daripada kebaikan. Dan kita perlu juga melihat orang yang lebih baik daripada kita, maka dia perlu menjadi suatu contoh dan teladan kepada kita. Sekalipun kita akan menyangka bahawa boleh jadi kita ni ada melakukan kebaikan, tapi jangan sehingga kebaikan yang kita lakukan itu menjadikan takabur, sehingga kita meletakkan orang lain lebih hina ataupun tidak sehebat kita dan mereka itu hina dan mereka itu tidak betul. Maka sebab itulah sangkaan itu perlu dibuang, perlu dihentikan dengan kita meletakkan bahawa seluruh makhluk Allah, selagi dia hidup, selagi itu adalah bagi mereka rahmat Allah Subhanahu wa taala. Selagi mereka bernyawa, selagi itu mereka berpeluang untuk mendapat rahmat Allah yang sentiasa terbuka. Maka sebab itulah petunjuk Allah kadang-kadang dia berlaku di awal kehidupan, kadang-kadang berlaku di hujung kehidupan. Kita baca dalam buku Tanbihul Ghafilin, ada manusia yang lahir bukan Islam, membesar bukan Islam, tapi mati Islam. Ada yang lahir bukan Islam, membesar tidak Islam, mati tidak Islam. Itu ramai. Ada yang lahirnya Islam, membesar dalam suasana Islam, tapi wala'iyadzubillah, mati tidak Islam. Begitulah Allah menentukan bagaimana pengakhiran kehidupan. Dan ada orang yang lahirnya Islam, membesarnya Islam, dan matinya Islam. Dan itulah mudah-mudahan kita semua. Maka oleh sebab itulah untuk mendapat kematian yang diradai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita perlu tinggalkan sangkaan-sangkaan buruk. Kemudian firman Allah lagi dalam surah Al-Ahzab sebagaimana yang saya telah bacakan di awal tadi. Wallazina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka buat, sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Sebab itulah ramai di antara manusia ini yang mendapat dosa kering, dosa percuma kerana menjadikan perbuatan mereka, mulut mereka tidak sunyi daripada menyakiti hati orang-orang yang beriman. Dan ayat ini Allah SWT tujukan kepada mereka-mereka yang hanya membuat sangkaan, sedangkan orang yang dituduh itu tidak melakukan. Sedangkan orang yang disebut itu tidak melakukan, dan ini yang dikatakan sebagai fitnah, pembohongan. Dan pembohongan itu akan kembali kepada diri mereka sendiri. Mereka akan memikul pembohongan, dosa yang mereka lakukan, dan bukan sedikit, kerana dia adalah ancaman Allah Subhanahu wa taala. Tentunya bagi orang yang dikeji, yang dicaci, yang disangka buruk, syurga bagi mereka, hisab pada mereka itu tidak menilai kepada soal fitnah orang. Sangkaan orang, fitnah orang itu tidak menjadi perkiraan kepada seseorang itu untuk
dinilai berat atau ringan amalan mereka. Kerana berat atau amalan itu bergantung kepada amalan kita sendiri. Sebab itu kita menyangka orang bagaimanapun, sangkaan buruk itu tidak akan menentukan neraka kepada mereka. Kerana persoalan perhitungan di padang mahsyar tidak menilai kepada sangkaan orang. Tidak menilai kepada fitnah orang. Cuma fitnah itu apabila ianya dilakukan, maka dia menjadi satu bebanan dosa kepada orang yang melakukan fitnah. Sedang orang yang difitnah sedikit pun tidak terkesan terhadap amalan-amalan yang mereka lakukan. Bahkan, andai mereka bersabar dengan fitnah itu, maka kesabaran itulah yang akan menyebabkan Allah Subhanahu wa taala mengangkat mereka kepada satu darjat yang tinggi. Kerana memang kehidupan ini tidak boleh lari daripada ujian. Sebab itu bagi orang yang sabar, ujiannya datang daripada orang-orang yang suka memfitnah. Allah SWT berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ. Allah mengatakan, pasti kamu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepastian itu satu jaminan daripada Allah bahawa kehidupan ini mesti kita akan menghadapi ujian. Allah sengaja mendatangkan ujian untuk apa? Yang pertama kata Allah, na'lamal mujahidina minkum, Allah nak tahu siapa di antara kita ni menjadi orang yang sungguh-sungguh untuk bukan sekadar hidup dengan agama, tetapi kita sungguh-sungguh menjadi orang yang menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Na'lamal mujahidina minkum, untuk kami tahu siapa di kalangan kalian yang sanggup menjadi mujahidin, tentera-tentera Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita akan diuji. Kehidupan ini bukan main-main. Kehidupan ini ada tugas, ada peranan. Dan sudah tentu setiap ujian yang datang dalam kehidupan kita, umur kita, masa kita, kemewahan kita, semuanya mengajak kita untuk kita menjadi pembantu agama Allah, penolong agama Allah. Yang kedua, Allah uji kita untuk apa? Was-sabirin. Dan Allah nak lihat di antara kita siapa orang yang paling sabar. Sebab itu Allah datangkan kadang-kadang dalam kehidupan ini mulut-mulut orang-orang yang jahat, mencaci, memfitnah, menyangka buruk. Dan kita kena sabar. Kerana kesabaran itu, kerana Allah mendatangkan mulut-mulut ini menjadi ujian kepada kita. Dan bila kita sabar, Allah SWT menjanjikan bahawa kesabaran itulah yang juga menjadi sebahagian kunci syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu, bagi orang-orang yang suka menyakiti hati orang beriman, lelaki dan perempuan, harus ingat bahawasanya perbuatan yang kamu lakukan itu, dia tidak akan menjadikan dosa kepada orang yang kamu fitnah, kepada orang yang kamu sangka buruk, tetapi menjadi pemberat dosa kepada kamu di hari akhirat nanti. Kemudian disebut lagi sifat-sifat ini juga dijauhi kerana patuh kepada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ma'syara man amana bilisanihi wa lam yadkhulil iman ila qalbihi la taghtabul muslimin wa la tattabi'u awratihim. Fa innahu man yattabi'u awrat akhihi al-muslim yaghduhu Allah walau fi aqdidarihi. Wahai orang-orang yang hanya beriman dengan lidahnya, tetapi iman itu tidak masuk ke dalam hatinya, janganlah kamu mengumpat orang-orang muslim, dan janganlah kamu menjejak keburukan mereka, kerana sesiapa yang menjejak keburukan saudara muslimnya, Allah akan mendedahkan keburukannya sekalipun dalam rumahnya. Baik. Sabda Nabi SAW sebagaimana yang telah kita sebut.
menyebut bahawa seseorang yang tidak menahan mulutnya daripada menghina, mengumpat, mencaci orang lain, kalau dia mendakwa bahawa dia beriman, iman itu hanya sekadar duduk di kerongkong. Iman itu tidak akan sampai ke dalam hati mereka. Maknanya apa? Maknanya setiap kali daripada dia melakukan fitnah, dia melakukan sangkaan buruk, dia menyiasat kesalahan orang beriman yang lain untuk mencari-cari keburukan, ketika itu sebenarnya dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehinggalah Allah Subhanahu wa taala, Nabi menyebut bahawa orang-orang yang beriman itu sebenarnya dalam lindungan, dalam jagaan Allah, keaifan mereka. Tetapi apabila mereka tidak menjaga mulut mereka daripada mengeji orang lain, memfitnah orang lain, mencaci orang lain, sampai satu masa nanti Allah akan mendedahkan keaifan dia sendiri di hadapan orang lain. Sebab itu kemuliaan kita di sisi manusia kerana Allah tidak mendedahkan keaifan dan keburukan kita kepada orang lain. Sedang kalau kita kira dengan dosa yang kita lakukan, hanya saja dosa itu dia tidak berbau busuk. Kalau kita menanggung dosa yang berbau busuk, boleh jadi tidak akan ada orang yang nak hampir kepada kita. Tetapi kerana rahmat Allah melindungi kita daripada keaifan, daripada keburukan, dengan Allah menyembunyikan, menjaga keaifan kita, maka sebab itu kita juga kena menjaga keaifan orang lain. Jangan suka mendedahkan keburukan mereka, apatah lagi menyiasat-menyiasat, mencari keburukan, dan lebih teruk lagi mendedahkan keburukan mereka. Dunia hari ini terbuka, sangat terbuka untuk menjadi penyalur mulut-mulut syaitan. Menjadi penyebar pada mulut-mulut syaitan. Berhati-hati dengan medsos, media sosial. Berhati-hati dengan segala kemudahan maya yang disediakan di hadapan kita. Sebab itu jadikan dia sepatutnya media mengajak orang lain kepada kebaikan, tapi tidak kurang yang menjadikan ia bahan untuk menyebarkan keburukan orang lain. Dan dia akan mendapat dosa yang bertingkat, yang banyak disebabkan oleh kerana mulut yang tidak dijaga, perangai buruk yang tidak dijaga. Mudah-mudahan bermanfaat kuliah yang ringkas pada malam ni. Alhamdulillah dah masuk waktu Isyak. Tentunya sebahagian daripada kita perlu untuk bergegas ke surau, ke masjid bagi melaksanakan solat berjamaah. Mana-mana yang tidak solat berjamaah, tidak mampu di surau, di masjid, maka berjamaahlah di rumah masing-masing kerana ganjarannya terlalu besar, terutama sekali bersama dengan keluarga masing-masing. Saya mohon keampunan kepada Allah, kemaafan kepada tuan-tuan sekalian. Bertemu lagi dalam siri, dalam kuliah yang lain. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.